Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua pelajar kelas saya yang sudah join kelas sejarah hari ini. Saya harap awak dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dan diharap semua pelajar kelas saya dapat membuat tugasan sebelum ini. So, awak tidak akan ketinggalan lah. Okey. Untuk pembelajaran hari ini kita akan reflect balik pembelajaran kita yang lepas, yang mana kita sudah belajar bab 1 tingkatan 2. Bab 1 iaitu kerajaan alam Melayu. Kita dah belajar konsep alam Melayu iaitu daripada 3 segi. Daripada segi geografi, budaya dan juga bahasa. Selepas itu, kita juga telah pun belajar 7 kerajaan alam Melayu yang masyhur iaitu kerajaan Funan, Champa, Angkor, Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangganagara. Ketujuh-tujuh kerajaan alam Melayu itu kita dah tahu serba sedikit latar belakang kerajaan tersebut. Okey, untuk minggu lepas saya sudah pun bagi slide ini kepada awak. Mungkin awak tidak begitu faham, so saya akan terangkan serba sedikit. Okey, untuk hari ini kita tengok kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, kita tengok pada abad pertama, kerajaan Funan sezaman dengan Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Kita tengok pada abad ke-9, kerajaan Champa, Sriwijaya dan Angkor ni sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, kerajaan Byzanti, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Seterusnya pada abad ke-14, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit pula sezaman dengan Empayar Mongol, iaitu kerajaan Turki Ottomaniyah dan Kesultanan Delhi. Okey, kita tengok pula macam mana hubungan perdagangan kerajaan alam Melayu ini dengan kerajaan luar yang sezaman dengan dia. Okey, kerajaan alam Melayu juga menjalankan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Faktor kenapa kerajaan alam Melayu ni menjalankan perdagangan. Okey, sebab yang pertama adalah kerana kedudukan kerajaan alam Melayu ini yang strategik iaitu berada di laluan perdagangan timur dan barat. Sebab kedua, kerajaan alam Melayu juga kaya dengan hasil bumi. Okey. Kerajaan alam Melayu ni juga masyarakat dia menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah. Sebab itu kerajaan luar yang sezaman suka untuk datang berdagang ke alam Melayu. Kita tengok pula hubungan keagamaan antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan lain. Mengapa wujudnya hubungan keagamaan? Okey, kita tengok macam mana penyebaran agama Hindu dia boleh tersebar ke alam Melayu. Okey, cara penyebaran agama Hindu ke alam Melayu ni iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Okey, bila para pedagang, tentera dan golongan Brahmin ni dia datang ke alam Melayu, secara automatik dia akan menyebarkan agama mereka. Jadi agama Hindu ni pun tersebar. Begitu juga dengan agama Buddha. Okey, kita tengok cara penyebaran agama Buddha iaitu Asoka dia menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Sebab itulah kerajaan alam Melayu ni dia ada
hubungan. Sebab tu kita panggil hubungan keagamaan kerana dia sebarkan agama mereka. Juga kita tengok penyebaran agama Islam ke alam Melayu macam mana? Iaitu melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Yang mana bila para pedagang ni datang ke alam Melayu, bila pedagang ni adalah seorang pemerintah ataupun pendakwah, secara automatik dia akan sebarkan agama Islam ke alam Melayu. Sebab itulah agama Islam tersebar ke alam Melayu. Okey, seterusnya hubungan politik. Hubungan politik ni merupakan hubungan antara dua buah kerajaan. Kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India. Okay, kita tengok macam mana kerajaan alam Melayu ni dia buat hubungan diplomatik dengan negara China dulu. Okay, kita tengok kerajaan Funan. Macam mana kerajaan Funan ni? Kerajaan Funan ni menghantar utusan pada abad ketiga. Tujuan kerajaan Funan menghantar utusan adalah untuk dia nak mohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Yang mana Funan semasa itu menghadapi ancaman daripada Dai Viet. So dia minta bantuan dengan negara China. Okey, kerajaan Champa ni dia hantar utusan pada abad ketiga juga. Okey. Tujuan dia juga sama, memulihkan hubungan. Okey, yang ni memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, iaitu Dai Viet. Dia minta bantuan dari China untuk dia nak pulihkan hubungan. Dia nak pulihkan hubungan setelah berperang. Okey, kerajaan Majapahit, macam mana hubungan kerajaan Majapahit dengan China? Kerajaan Majapahit ni dia hantar utusan pada abad ke-14. Tujuan dia adalah untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan negara China. Okey, itu untuk kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dia hantar utusan pada abad ke-7. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan antara kerajaan Sriwijaya dengan negara China. Okey, kerajaan kelima, kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni dia hantar utusan pada abad ke-14. Tujuan dia juga sama dengan kerajaan Sriwijaya, iaitu dia nak kukuhkan persahabatan dan perdagangan. Kerajaan Kedah Tua juga hantar utusan pada abad ke-7 untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan. Okay, 6 kerajaan sahaja yang mengadakan hubungan perdagangan antara kerajaan China. Kita tengok dengan hubungan kerajaan Melayu dengan kerajaan negara India pula. Okey, kerajaan Funan dia hantar utusan kepada negara India ni pada abad ketiga. Tujuan dia untuk dia nak kukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Kerajaan kedua, Majapahit, menghantar utusan pada abad ke-14. Tujuan dia untuk eratkan hubungan persahabatan. Kerajaan Sriwijaya pula dia hantar utusan pada abad ke-9. Juga sama, dia nak eratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Okey, tengok kerajaan Angkor hantar utusan pada abad ke-12. Juga sama, tujuan dia nak eratkan hubungan persahabatan. Okey, kat sini kita tengok kerajaan alam Melayu ni banyak membuat hubungan dengan kerajaan China dan India kerana macam kita tahu kerajaan alam Melayu, bila kita nak kukuhkan kedudukan kita nak besarkan kuasa kita kena adakan hubungan dengan negara luar. Jadi bila kita ada hubungan dengan negara luar, kerajaan lain akan pandang kita kerajaan lain akan tengok kita ni berkuasa. Kiranya bila kita ada
hubungan dengan negara yang berkuasa, kita ni pun akan dipandang sebagai negara yang berkuasa. Okey. Saya harap sampai sini sahaja. Saya harap dengan penjelasan saya ini pelajar-pelajar awak dapat faham dan jika untuk menguji kefahaman pelajar, saya nak awak jawab soalan dalam buku kerja yang awak beli untuk bab 1. Bab 1 dan kita akan bincangkan jawapan pada kelas berikut. Pada kelas pada hari Jumaat kita akan bincang jawapan. Okey, jika awak nak tanya apa-apa soalan, boleh terus bertanya dalam grup WhatsApp. Lepas tu slide ini awak tidak perlu print ataupun salin. Untuk hari ini awak cuma jawab soalan dalam buku paper tu untuk bab 1 tingkatan 2. Itu sahaja. Soalan struktur. Awak jawab soalan struktur. Okey, saya harap awak faham. So, kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini. Selamat menjawab soalan. Terima kasih.